Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita akan tengok tajuk skrip video dan papan cerita. Objektif kita hari ini ialah di akhir kelas nanti akan ada sedikit pembentangan berkumpulan daripada kamu yang mana kamu kena merancang lakaran skrip dan papan cerita serta membentangkannya secara berkumpulan. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, apakah yang dikatakan sebagai skrip video? Okey, skrip video merupakan satu bentuk karangan yang ada format tertentu yang menjadikan dia sebagai satu bahan pengarahan bagi penerbitan persembahan pandang dengar melalui media elektronik termasuklah animasi. Okey, seperti yang kita maklum, skrip video ni dihasilkan oleh penulis skrip yang mana seorang penulis skrip ni dipanggil sebagai pereka cerita. Seorang penulis skrip ni sudah mempunyai idea atau ilham untuk menulis sinopsis dan mengembangkan cerita tersebut dalam bentuk skrip. Skrip ni akan menjadi bentuk pergerakan cerita yang mana daripada sebuah karangan dia akan menjadi sebuah penceritaan. Okey, dalam skrip nanti dia akan diadaptasikan dalam pelbagai bentuk. Seperti dalam bilangan, dia akan berbentuk adegan. Okey, dia menceritakan situasi, tempat, lokasi dan di situlah kita akan melihat kepada kerjasama berkumpulan yang mana sesi penggambaran yang akan kamu lakukan mengikut skrip yang telah dicipta oleh penulis skrip bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain dalam bentuk watak, dialog dan arahan serta watak yang khusus. Okey, kita akan tengok kepada tugas penulis skrip secara spesifik lah. Okey. Penulis skrip ni kita tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 6 ciri-ciri. Yang pertama, penulis skrip dia perlu penulis bagi melahirkan idea atau ilhamnya agar dapat difahami. Dia akan mewujudkan komunikasi bersama pengarah dan penyampai itu nanti. Penulis skrip juga perlu mewujudkan komunikasi terhadap penonton supaya jalan cerita dan mesej yang nak disampaikan difahami dengan mudah. Okey, kita tengok kepada penulisan. Penulisan skrip yang ideal biasanya tidak perlu ditulis dalam keadaan yang berbunga-bunga. Dia mesti tuju kepada poin yang nak disampaikan. Okey, menulis dengan gaya bahasa yang mudah difahami, ringkas dan tepat. Dan selain itu, seorang penulis skrip yang bagus, dia perlu tahu turutan cerita dan adegan yang dapat difahami apabila seluruh cerita diikuti dan ditonton oleh para penonton. Itu adalah tugas utama penulis skrip. Okey. Okey, kalau kamu tengok di paparan seterusnya, ini adalah contoh skrip video resume yang kamu kena hasilkan lah. Okey, saya dah bagi contoh. Di sini mudah. Okey, kalau kita tengok pada, dia ada beberapa ciri yang jelas di sini. Ada konsep, ada skrip, ada visual, ada audio dan dia ada durasi masa. Kita tengok kepada contoh dia yang lebih jelas. Okey, skrip, konsep dia ada, kalau kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dia ada objektif video, intro, babak 1, babak 2 dan penutup. Okey, objektif video. Skrip ni yang penulis skrip akan buat nanti. Skrip untuk objektif video, kita tengok kat sini, video ini akan memaparkan maklumat peribadi, maklumat pendidikan, pencapaian serta pilihan khusus serta universiti calon. Yang ini bagi tajuk seorang calon ni nak apply universiti selepas dia habis belajar di matrikulasi lah. Okey, intro. Intro ni dia okey, kita tengok kepada visual lah. Skrip tadi, objektif video, skrip tadi dia memaparkan maklumat. Okey, visual, kita tengok visual ni dia memaparkan tajuk video tadi. Okey, video mungkin dipaparkan nama universiti yang calon nak apply nanti. Dan audio dia skrip dan muzik pilihan. Durasi masa untuk objektif video ni lebih kurang 10 saat. 10 saat bukan 10 minit Okey, kemudian masuk kepada babak intro. Okey, intro
dia memperkenalkan ahli kumpulan dan pensyarah yang terlibat. Dalam visual tu nanti, kumpulan ini akan memaparkan setiap ahli kumpulan, mungkin dalam bentuk bergambar ataupun hanya nama ataupun sebagainya lah, mengikut kreativiti kumpulan masing-masing, diiringi dengan audio muzik tadi, muzik pilihan lah. Muzik pilihan ni terpulang kepada kreativiti kumpulan masing-masing, dan durasi masa yang diperuntukkan untuk intro ni lebih kurang 15 saat. Seterusnya babak 1, penyataan peribadi. Ni masing-masing dah tulis skrip masing-masing kan. Kan dia masukkan. Mungkin dalam video ni dia tak ada visual, dia hanya penyampai ataupun apa-apa yang dirasakan kreatif lah oleh ahli kumpulan. Audio dia hanya suara penyampai. Durasi masa kita tengok tadi, kita tengok seperti yang saya maklumkan sebelum ni, untuk penyataan peribadi 3 hingga 4 minit. Untuk masuk babak yang kedua ialah skrip, bahagian isu-isu pilihan, isu-isu semasa. Sama juga visual tadi, mungkin paparan hanya penyampai. Audio pun tak ada. Durasi masa 3 hingga 4 minit. Kemudian penutup. Skrip penutup, visual dia, rumusan dan harapan ni mungkin dia buat dalam bentuk bergambar, ataupun dia ambil contoh-contoh daripada YouTube, internet dan sebagainya. Muzik dan suara latar. Durasi masa yang dia diperuntukkan ialah 5 saat. Kalau tengok dekat sini, ada berapa minit? Ada 10, 30 saat. Ini contoh lah. Contoh. Seterusnya, habis tajuk skrip tadi, kita tengok kepada papan cerita. Ini dipanggil storyboard. Storyboard. Apa yang dinamakan sebagai storyboard? Storyboard ni adalah satu siri lakaran bagi menggambarkan turutan isi kandungan dalam skrin. Susunan grafik dalam ilustrasi atau imej yang dipersembahkan bagi tujuan pratayangan, gambar bergerak, animasi, grafik bergerak dan media interaktif. Itu secara definisi papan cerita ataupun storyboard. Seterusnya, dalam sesuatu storyboard, dia perlu mengandungi maklumat-maklumat seperti satu lakaran. Lakaran ni maknanya dilukis ataupun dilakar secara grafik dalam komputer. Dilukis ataupun dilakar secara grafik dalam komputer. Ada penetapan saiz grafik, warna dan penempatan. Teks sebenar. Itu skrip tadilah di atas skrin dan halaman. Narration. Narration ni adalah pengisahan. Pengisahan yang mana merupakan satu proses atau cara perbuatan yang menunjukkan sesuatu peristiwa ataupun sesuatu lakonan. Kemudian papan cerita yang lain adalah ada masuk animasi. Animasi ni kalau kita tengok ialah merupakan satu paparan pantas, susunan imej-imej seni 2D yang menghasilkan ilusi pergerakan. Walaupun animasi kamu tidak bergerak, tetapi dia digerakkan dengan ada part 1, part 2, part 3. Nanti kita akan tengok contoh dia lah. Kemudian masuk kepada video. Video ni merupakan teknologi memproses isyarat elektronik bagi menghasilkan gambar bergerak. Animasi tadi kita lukis secara tidak bergerak, tapi video kamu aplikasikan animasi tadi dalam bentuk video dan animasi tadi bergerak. Bergerak tu orang lah dalam video tu. Biasanya merujuk format seperti DVD, QuickTime ataupun MPEG-4. Kemudian yang akhir sekali ada sound ataupun suara. Suara ni betul lah macam skrip tadi, mestilah dibaca oleh penyampai, dan ada background sound, suara latar ataupun muzik latar belakang untuk menjadikan kamu punya video nanti lebih menarik, cantik dan tersusun. Yang penting video yang kamu hasilkan menarik lah. Seterusnya
Ini adalah langkah-langkah untuk membangunkan papan cerita. Dia ada 7 langkah di sini. Kamu boleh tengok satu persatu. Yang mana yang pertama, ada maklumat perbincangan. Kamu perlu susun maklumat mengikut elemen media yang kamu nak sampaikan. Okey, kemudian mengkaji. Lepas kamu mengkaji, kamu buat catat alih. Okey, catat alih ni supaya kamu punya step proses kerja kamu akan lebih tersusun dan mudah untuk diikuti. Langkah yang keempat, penulisan teks untuk papan cerita di peringkat awal. Maknanya peringkat awal lagi kamu dah mencipta skrip dan kamu dah susun plot-plot dalam kamu punya perancangan pembikinan video nanti. Kemudian langkah 1, 2, 3, 4 tu kamu semak semula supaya konteks ataupun konten yang ingin disampaikan tu sesuai selesa dengan penyampai. Okey. Seterusnya, membina hubungan maklumat dari satu papan ke papan cerita yang berikutnya supaya cerita kamu ada kesinambungan, ada koheren, ada kata apa? Chemistry antara satu part 1, part 2, part 3 dan akhirnya kamu merumuskan dengan baik. Okey, sebelum kita memulakan gambaran, step daripada 1 hingga 6 tu kamu kaji semula catat alih dan kamu hasilkan papan cerita yang benar-benar dapat kamu ikuti dan kamu bawa dalam pembikinan video kamu nanti. Okey, ini adalah contoh storyboard papan cerita. Yang ini contoh yang pertama. Okey, dia ada sketsa. Mungkin kamu lukis sikit kat sini. Okey, dialog dia yang ringkas menunjukkan maklumat yang kamu nak sampaikan, background, sound effect dan keterangan. Ya, ini adalah salah satu contoh papan cerita lah. Okey, contoh yang lain. Okey, ini satu contoh juga. Contoh yang lain juga. Ini kamu semua lukis di sini dan kamu letakkan keterangan di sini. Lukis ataupun tampal gambar apa-apa. Tampal gambar kamu ataupun tampal gambar yang berkaitan dan tulis keterangan di bawah ni. Mudah saja. Okey, seterusnya kita tengok kepada contoh yang telah kawan-kawan kamu buat, hasilkan. Ini adalah papan cerita kumpulan Melvin. Kamu tengok dia punya ni ada scene 1, scene 2, scene 3 dan scene 4. Okey, scene 1 ni dia menunjukkan penerangan ahli kumpulan. Dia ada di sini penerangan, lokasi dan lagu latar belakang. Jelas kat sini kita boleh tengok. Lagu apa? Yummy Flower. Ni lagu apa? Yummy Flower lagi. Okey, kita tengok penerangan. Pernyataan peribadi oleh Melvin. Di sini dia latar belakangkan lokasi Miri, Grand Old Lady. Okey, dia letak alamat tu kat sini kan. Jelas sekali. Ada penerangan, ada lokasi dan ada lagu latar belakang. Yang ini dibuat dalam bentuk komputer. Dia ambil gambar dulu, kemudian dia letakkan dalam storyboard dia. Nampak sangat jelas, kemas dan kita tengok pun, okey, kita nampak sangat menarik kan. Okey. Contoh yang kedua, okey, ni adalah contoh daripada kumpulan Damia. Okey, kumpulan Damia dia tak gunakan lakaran komputer ataupun dia menggunakan lukisan sahaja. Walaupun lukisan dia kita tengok sangat simple, ada orang seorang aja kat sini, tetapi penerangan dia ada tulis penerangan kat situ kecil je Okey, mungkin saya je kot yang boleh baca kan. Okey, yang penting seperti kumpulan Melvin buat tadi, dia ada penerangan, lokasi dan lagu latar belakang ataupun catatan-catatan yang kamu rasa perlu dalam kamu punya storyboard. Okey.